kekayaan yang dimiliki sehingga memandang hina kepada golongan miskin. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iya wa bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertambah keimanan dan ketakwaan di dunia dan di akhirat. Sebelum melanjutkan bicara, suka khatib memberi peringatan. Marilah kita tinggalkan perkara lara yang bertentangan dengan sunnah serta adab, iaitu tindakan yang membesongkan perhatian daripada mendengar khutbah dan isi kandungannya. Ini termasuklah perbuatan berbual-bual, tidur dengan sengaja dan bermain telefon bimbit. Bagi melengkapi kewajipan solat Jumaat hari ini, marilah kita menghayati bicara mimbar yang bertajuk Leburkan Takbur. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 11 hingga 12. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakuna minas sajidin. Qala ma mana'aka ala tasjuda iz amartu. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk rupa kamu, dan kemudian kami berfirman kepada malaikat-malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud, malaikat iblis, ia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud. Apakah penghalangnya yang menyekat kamu daripada sujud ketika aku perintahmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau, wahai Tuhan, jadikan daku dari api, sedangkan dia engkau jadikan dari tanah. Jawapan yang lebih tepat, sebab utama keengganan iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, beri hormat pada Nabi Adam alaihissalam, lalu mereka sekalian tunduk, memberi hormat malaikat iblis. Ia enggan dan takbur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir. Muslimin yang dirahmati Allah, sombong merupakan sifat mazmumah yang sangat dikeji syarak. Sifat inilah menjadi punca utama keengganan iblis untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Andai sifat ini terdapat pada seorang suami, jangan kita mengharapkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga tersebut. Andai ianya terdapat kepada seorang isteri, maka hilanglah kasih sayang pada ahli keluarga tersebut. Andai sifat ini terdapat pada seorang pemimpin, maka hancur binasalah pembangunan dan kemajuan negara tersebut. Demikianlah bahayanya sikap sombong ini. Antara tanda-tanda sifat sombong itu ialah apabila seseorang merasa bangga dengan kelebihan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Orang yang bersikap sombong seringkali akan memandang rendah terhadap insan yang lain. Sikap ini kadang-kala membawa mereka jauh dari masyarakat dan pandangan Allah, sehingga mereka lupa bahawa semua anugerah itu hanyalah merupakan pinjaman dari Allah yang boleh diambil bila-bila sahaja. Muslimin yang dirahmati Allah, umumnya sikap sombong boleh dibahagi kepada dua peringkat. Peringkat pertama ialah sombong terhadap manusia. Beberapa faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu sombong, memandang rendah kepada orang lain. Antaranya pesanan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Nombor satu, kekayaan yang dimiliki sehingga memandang hina kepada golongan miskin. Yang kedua, kecantikan rupa paras sehingga merasa megah dengan kecantikan. Ketiga, merasa mulia dengan darjat keturunan hingga memandang rendah pada golongan yang lain. Keempat, ketinggian ilmu pengetahuan hingga merasa diri lebih tinggi daripada mereka yang tidak sama taraf. Yang kelima, kuasa dan pengaruh yang dimiliki. Sikap sombong dewasa ini dapat dilihat pada segelintir masyarakat yang enggan bekerjasama untuk mengikuti SOP yang ditetapkan oleh pihak masjid atau surau atau mana-mana permis seperti pemakaian pelitup muka dan penggunaan sejadah. Malah, sikap ini menjadi lebih parah bila mereka bertindak memarahi pihak AJK masjid serta surau dan pemilik permis, hingga menimbulkan keresahan di kalangan jemaah yang lain. Mereka menyangka mereka bebas dari segi peraturan yang ditetapkan. Muslimin yang dirahmati Allah, sombong yang seterusnya merupakan peringkat yang keji, iaitu sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sombong terhadap Allah bermakna enggan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan kewajipan seperti solat, zakat, haji dan lain-lain. Kesemua itu tidak diindahkan, atau dalam arti kata lain, hatinya tertanam sikap tidak peduli, tidak takut serta tidak segan untuk melanggar apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan ini, marilah kita mengamati nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman
ayat 18. Wala tusair khadaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakur. Maksudnya, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi membanggakan diri. Apa guna kekayaan yang banyak sehingga subur sikap sombong di dalam diri, sedangkan kekayaan sebenar ialah apabila tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam semesta. Sikap sombong bukan saja dikeji dunia oleh masyarakat. Lebih malang, pemilik sifat sombong kelak akan ditempatkan ke dalam neraka, seperti firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari menyembahku, maka mereka itu akan masuk neraka Jahanam dengan menderita kehinaan. Surah Al-Mu'min ayat 60. Baginda SAW juga mengingatkan kita tentang bahaya sikap sombong ini melalui sebuah hadis daripada Abdullah ibni Maksud bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulu jannah man kana fil qalbi miqalu daratin min kibri. Maksudnya, tidak akan masuk syurga orang yang hatinya ada sebesar zarah perasaan sombong. Hadis riwayat Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah, bagi mengatasi dan membendung sikap yang keji ini, mimbar suka menggariskan beberapa langkah penyesuaiannya. Antaranya, pertama, senantiasa mengingatkan diri sendiri bahawa kita sebagai hamba Allah senantiasa berhajat kepadanya. Kedua, menyadari dan memahami bahawa segala kelebihan seperti kekayaan, kemewahan, kecantikan dan kecerdikan semuanya merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang boleh ditarik bila-bila masa sahaja. Ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah dalam apa jua keadaan bagi membuktikan sifat kehambaan yang kerdil lagi hina. Keempat, bersikap rendah diri sesama manusia dan tidak memandang rendah kepada sesiapa saja. Sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama berusaha menjadi insan yang senantiasa merendah diri serta menjauhi sifat sombong yang dikeji syarak dan yang dibenci oleh masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibalan tula. Maksudnya, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat mendebusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Surah Al-Isra ayat 37. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ayakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa li sa'iril muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Allahu akbar. Allahumma salli. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الآمن وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على النبي الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, gunakanlah taufik dan hidayahmu kepada ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Hash wa sahibatil faqamah, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma khsif anna bala wal waba wal ghala wal fashai wal munkar wal mihan wal qitan ma zahara minha wa ma batan an baladi hadza khassa wa an buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junum wa juzam wa min sya'il asqam ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, kami hamba-Mu yang lemah ini merayu kepadamu agar Engkau angkat dan hilangkan segera wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami, agar kami dapat melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Ya Allah, masukkanlah kami serta keluarga kami serta kedua orang tua kami di dalam syurga-Mu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, inilah doa kami dan munajat kami. Ya Allah, mohon diijab dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum washkuru ala ni'mihi zikrum was'alu min fadli yuktikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis salat.